Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 68, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fata'ahudu ma'atifa kal uzuni wal ibti was surrati wal muqi wa mahalli syakkin. Ditulis nombor 6. Sunnah, sunat, sungguh-sungguh dalam membasuh anggota yang berlipat-lipat. Contohnya seperti telinga, ketiak, lepas tu pusar, wasurrati, jadi pusat. Wasurrati itu pusat, jadi dia terjemah dengan pusar. Surah ni tepat potong tali pusat budak-budak tu, itu surah. Tepat ayalah pusat lah, tepat potong tali pusat situ tau. Tu surah, diterjemah dengan pusar. Lepas tu diterjemah dengan ekor mata. Dia wal muki ni, muk ni mata hok dekat dengan hidung. Ni mata dalam ni mata ni. Ni muk. Ada pun hok ni dipanggil lahas. Lahas. Sekarang ni belah kepala ni dia panggil lahas. Muk ni hak ni, hak dekat dengan hidung, hak biasa ada tarik mata tu. Tu muk. Dia terjemah dengan ekor mata. Ekor mata. Hak kita kata dia jeling dengan ekor mata, tu biasa mana pula? Dia jeling dengan ekor mata. Tu kan? Kan ada cakap gitu tau. Dia jeling dengan ekor mata kau panggil. Ni panggil ekor mata ke sini ni. Dekat dengan hidung ni. Hak biasa tarik mata ada tu, dia panggil ekor mata. Tu dia panggil muk. Dan bahagian-bahagian yang retak-retak, bahagian yang pecah-pecah. Ini perkara yang disunatkan ketika mandi wajib. Selepas selesai berwudu, sebelum daripada kita siram air atas kepala. Tapi sekarang ni kita sudah mandi wajib, kita sudah niat mandi wajib. Jadi sebelum daripada kita siram air, disunatkan kita sungguh-sungguh ni, dengan makna kita amati. Kita amati tempat-tempat yang berlipat. Tempat-tempat yang berlipat sunat kita amati. Sunat kita amati ni sebab dari segi kuat sangkaannya, tanpa kita amati pun air siapa dah. Lepas tu sunat amati, sunat beringat ni tempat-tempat yang berlipat sebelum daripada kita siram air. Jadi siram air atas kepala hanya untuk kawasan hak zahir-zahir sahaja. Jadi siram air atas kepala tu air yang sedikit.
tapi sudah memada. Yang kita jadi lama siram air kerana di masa yang sama baru kita nak nak amati tempat-tempat yang berlipat. Jadi sekarang ni perata air di tempat yang berlipat sebelum daripada siram air atas kepala. Ni barulah mandi wajib air yang sedikit. Tapi kita pada masa siram air itulah barulah kita nak amati di cuping-cuping telinga, kita nak amati di bawah ketiak, kita nak amati di pusat kita, baru kita nak amati di tepi mata kita ni. Jadi banyaklah air yang digunakan. Walaha untuk anggota luar ni sekali lalu air tu sudah terangkat ada besar. Tapi kita lama air, kita lama duduk diri bawah payung ujang tu kerana di masa yang sama kita barulah nak amati. Jadi air tu jadi banyak lah. Kita hanya nak amati di sini. Ambil air sedikit dahulu, perata di tempat lipatan ni. Tempat-tempat berlipat, beres belaka dah, baru siram air. Jadi siram air untuk anggota zahir ni dia mudah kita kuat sangkaan air rata sebab dia tempat yang terbuka, tempat yang tidak berlipat. Ada ni. Sebab itulah disunatkan kita amati tempat ni dulu. Mari kita ambil air, kita perata dulu ni di cuping-cuping telinga tu. Perata dulu di cuping-cuping telinga. Terutama. Yang paling utama kita amati adalah di cuping telinga ni. Ambil air cekak, kita pun masuk di telinga, kita pun perata di dalam. Ambil air cekak, kita perata di dalam. Pada ni. Hak cuping telinga tu hak paling dituntut kita amati. Kemudian bawah ketiak, kemudian hak pusat, kemudian hak muh tadi tu. Hak ni, ni hak tepi mata ni. Ni kena jaga sikitlah. Kalau kita bangun pagi ni biasanya di situ tu ada tahi mata yang kering. Yang mana tanpa kita amati air tidak akan rata, maka wajib kita amati. Macam contoh ginilah, ketika kita berwuduk, ketika basuh kaki, ketika basuh tangan kita sunat selati. Ketika basuh kaki kita sunat selati dengan kelingking jari kita. Ketika basuh kaki kita sunat selati. Sunat selati ni tanpa kita selati air sapar. Kalau contoh jari tangan tak ada masalah lah. Kalau jari kaki, kalau jenis hak jari hak dempek ni, hak rapat ni, hak tengah jadi macam bala putih ni kan, hak dempek ni. Hak ni tanpa selati air tak sampai ke celah jari, maka wajib selati. Sama juga dengan amati ni. Sebab kita kalau buat berlebih kurang, terkadang di cuping telinga ni air tidak akan rata. Kita boleh tengok air tidak meratai tempat di sini. Kita boleh tengok kalau budak-budak mandi, dia bersabung kemudian disiram air lebih kurang, dia keluar bilik air, kita nampak tak di telinga dia tu, di cuping telinga ada tinggal sabung. Badan ni. Walaha budak ni disiram air banyak ni, disiram. Tapi dia buat gitu je. Dia pun keluar bilik air, kita boleh nampak tak di dalam telinga dia ada tinggal sabung. Ni. Dia kena jagalah sikit tu. Kena jaga. Betul lah. Hak paling utama amati adalah di cuping telinga. Tapi jangan berlebihan. Ada orang berlebihan. Merah cuping telinga dia tanya mandi wajib. Masuk air dalam telinga pada masa mandi wajib. Lepas tu dia melompat masa air keluar balik, tak keluar dah lah. Akhirnya bila dia tua, telinga dia berat. Telinga dia jadi nak pekak. Nanti dia cerita lah, ustaz, saya mandi masa muda-muda, dia kata saya tembok telinga dia tu. Ni, cuma dia tembok dengan wayar ketok. Oh, patut pun kata. Sampai aku tua-tua jadi telinga dia berat. Dah kata kalau masuk air dalam telinga, dak busuk ke telinga? Tak, bukan gitu. Kalau masuk air dalam telinga, wallahu a'lam lah sekarang ni. Wallahu a'lam. Ada tak penyakit ni?
Tapi kalau masa saya sekolah rendah budak-budak dahulu, ada orang yang telinga dia berbau. Budak-budak ni budak kita budak-budak yang mana kita jadi macam kalau nak makan tu jadi macam kurang selesa. Telinga dia berbau. Itu kenapa? Kenapa? Kerana air masuk dalam telinga. Ke zaman sekarang tak ada dah. Zaman sekarang tak ada dah dah. Ni cerita zaman dulu ni. Makna kalau budak tu memang keadaan dia seumpama tu. Memang keadaan dia seumpama tu, memang telinga dia sangat kuat bang. Bukan kerana masuk air dah, ada penyakit lain dah. Tu wallahualam lah. Budak sekarang mungkin tak ada dah. Kita budak-budak dulu kan banyak tuak. Budak sekarang tak ada tuak dah. Kena ada tuak. Kena tuak. Kena tuak. Kena ada tuak. Apa mak? Haji tengok ada tuak. Biasa tuak tangan lah. Ada Haji tengok. Kalau zaman kita budak-budak dulu ramalah ada tuak tangan. Tuak buti-buti. Sekarang tak ada tau. Kata lagi. Orang kata dulu kerana pengotor orang kata. Jadi tuak tu wallahualam lah. Tapi dulu memang ada hak telinga berbau. Bukan kerana masuk air tau. Kerana dia ada penyakit lain mungkin lah. Dia ni cerita ni dia mandi wajib memang. Lepas tu wak susah lah dia kata nak keluar balik air dalam telinga. Dia tembok cuping telinga. Tak tembok gitu sebab ni kita boleh tahulah. Maknanya kalau sekali kita ratakan, kalau ada sabung pun hilang. Hak budak tadi tu disiram lebih kurang. Lepas itulah kita sebelum tu kita perhati dulu. Satu laginya, terkadang kita ni dia cuping telinga tu kalau pagi-pagi tu terkadang ada kotoran yang keluar. Kotoran yang keluar tu kena amati sebab dia ada zat. Sebagai contoh, ni mudah sikit. Contohnya kalau orang yang berhingus, bila dia berhingus maka di cuping dia, di ropong hidung dia. Panggil ropong tau. Kau panggil apa? Ni kau panggil ropong. Ni ropong hidung ni. Dia kena amati sebab dia ada hingus yang kering. Sebab tu ketika berwuduk sunat kita amati sini. Ketika kita berwuduk, kita basuh muka, yang sunat kita amati dalam kitab ni muk dengan lahas. Dua ni kena amati. Memang kita disunatkan kita gosok dua ni. Dan keadaan tanpa gosok air meratai. Kalau tanpa gosok menyebabkan ada tarik mata yang kering menghalang air, wajiblah kita kena amati ni. Di antara tempat yang memang ketika basuh muka berwuduk sunat kita amati ni di ropong hidung. Kita kena gahas sini. Walaupun ketika kita berwuduk tu kita tak ada hingus sekalipun, sunat kita amati. Satu lagi yang kita kena amati ni di sini ni bawah telinga ni sunat kita amati. Sebab apa? Sebab kawasan lain semua ada sempadan. Atas ni tempat tumbuh rambut pada ghalib. Di sebelah kanan telinga ni. Kemudian di sebelah bawah ni rahang, lepas tu dagu, ni dia ada kawasan dia. Adapun bawah telinga ni dia macam tak ada sempadan sini. Faham tak ni? Bawah telinga. Turun bawah ni ada apa? Apa? Gerahang ke apa ni? Ni sini apa? Panggil apa ni? Tulang apa ni? Tulang keng. Kau panggil ambil sini. Ni. Mana sini ada sempadan. Ni sini ada sempadan. Atas ni. Bawah telinga ni ada sempadan ke tak? Dia sama je ni. Dia sama. Ni tempat yang kita disunatkan amati. Ni dia ada sempadan ni. Ni ada sempadan belakang ni. Ni pun ada sempadan, dagu pun ada sempadan. Bawah telinga ni bawah telinga ni. Ni macam tak ada pagar sini ni. Tak ada pagar macam sterik ni bawah telinga. Waktu dalam kitab surah amati. Tepi mata dalam dan luar ni kena amati.
walaupun hidung kena amati ketika kita berwuduk, ketika membasuh muka. Sunat amati janganlah siapa ke merah mata dia gosok tepi mata ni, dalam dan luar ni merah mata. Lepas tu hidung ni merah hidung. Dia tu bukanlah tu. Ni memanglah dah kita suruh kita seremak di situ, tapi bukan sampai tangga yakin rata. Kita hanya zon sahaja, ghalabatuz zon, kuat sangkaan rata. Selesai adalahnya ketika kita mandi wajib dan ketika kita meratakan air ketika berwudu. Ada ni. Ni hak cerita ketika mandi wajib sama juga. Maknanya telinga kita amati, kemudian hak dalam mata ni, tepi mata pun gitulah juga. Dan di antara yang dalam kitab bicara bab sangat-sangat mustahab kita amati adalah di tempat yang tertutup, dua kemaluan hadapan dan belakang, ketika kita berdiri. Halaqah dubur, ketika kita berdiri dia tertutup. Kemaluan hadapan perempuan ketika berdiri dia tertutup. Itu di antara tempat yang memang kita kena amati. Ada ni. Sebab kalau kita tidak mencangkung atas dua kaki, menyebabkan air tidak rata di tempat anggota zahir badan. Mana tempat anggota zahir badan? Di dua kemaluan hadapan dan belakang perempuan, dipanggil anggota zahir. Anggota zahir ketika mencangkung atas dua kaki terbuka, itu panggil anggota zahir. Itu pun lagilah nak kena amati. Sebab tu kita bicara dah dahulu berkaitan dengan kita ni akan istinja terlebih dahulu sebelum kita mandi wajib. Jadi pada masa kita istinja, kita sudah membersihkan di kawasan kemaluan. Ketika istinja baik, kita pun berdiri, kita pun mulalah mandi wajib. Terkadang kita lupa nak amati kembali tempat yang sama, sebab kita beranggapan, tadi saya beres dah tempat tu, beres ketika istinja. Sekarang ni ketika mandi wajib nak meratai air pada sekalian anggota zahir badan, termasuk tempat yang beres dah pada masa istinja. Betul lah beres pada masa istinja. Kita sudah membersihkan najis di dua tempat tu, beres lah. Lepas tu bab istinja, sekarang mandi wajib, kena ratakan kembali air di tempat yang sama. Ni kadang-kadang orang terlepas pandang hak di tempat yang telah diselesaikan ketika istinja. Dia terlupa di tempat yang sama, kena perata air kembali untuk meratakan air pada anggota zahir badan, rukun mandi wajib yang kedua tu. Sebab itulah dia dalam kitab ada dibicara berkaitan dengan ketika kita istinja, kita niat lalu dah. Ketika istinja saja aku mengangkat hadap besar daripada dua tempat ini. Baik. Satu badan belum mengangkat hadas. Di dua tempat tu saja. Pada ni. Sebab dia mandi wajib, kita boleh niat mandi wajib tu secara berjuzuk. Kita nak niat mandi wajib separuh, kemudian nanti mandi pula, kemudian niat pula untuk separuh, memang boleh. Mandi wajib boleh kita niat secara juzuk. Pada ni. Di wuduk tak boleh. Wuduk saya nak mengangkat hadap kecil di muka dan dua tangan saja, tak ada. Wuduk tak ada niat secara berjuzuk. Pada ni. Adapun mandi wajib kita boleh niat secara juzuk. Dengan baru kita niat saja aku mengangkat hadap kecil daripada dua tempat ini, halaqah dubur dan kawasan kemaluan hadapan.
Hak lain tu belum lagi niat untuk mengangkat hadas besar. Niat angkat hadas besar untuk 2 tempat tu saja. Bila ni? Masa kita istinja. Kita beres istinja, kita pun masa lagi kita siram air, kita berniat saja aku mengangkat hadas besar daripada 2 tempat ini. Okey, sekarang kita pun berdiri molek, olah kita niat mandi wajib untuk sekalian tubuh, tempat tu kita tak payah peduli dah. Ini di antara hak dianjurkan dalam kitab. Sebab timbulnya terkadang kita terlepas pandang di tempat yang kita bereskan pada masa istinja, kita tidak ratakan air pada ketika mandi wajib. Sebab tempat tu tempat yang akan tertutup ketika kita berdiri. Itu pun antara yang kita kena amati. Sini dia amati hak tempat-tempat yang tempat-tempat berlipat yang lain, telinga, bawah pusat, bawah ketiak, pusat, tepi mata ni, dan bahagian-bahagian retak-retak. Bahagian retak-retak ni kalau orang dulu lah, bahagian retak-retak ni tumit kaki lah. Orang tua-tua dululah tumit kaki mereka keras. Tumit kaki mereka tu umpama kita kata tumit yang sudah mati. Ada ni sudah mati dah. Yang mana tumit mereka ni terkadang lebih keras daripada tapak selipar lagi ni. Kalau setakat duri semalu tu, dia pijak gitu je. Kalau setakat batu kerikil tepi jalan tu, dia pijak gitu je. Setakat jalan raya hak tengah panas tu, jalan raya tengah panas, dia boleh pijak sepijak-pijak je. Ni hak ni tapak kaki dia menjadi mati. Kita panggil apa? Kerang. Bukan panggil kerang. Hak mati dia bukan panggil kerang. Hak mati dia tu. Hak ni terkadang tapak kaki ni dia pecah. Hak pecah tu kena mati tu. Sebab itu dipanggil anggota zahir badan. Kena mati. Yang mana terkadang kalau kita tak mati, di celah-celah rekahan kaki tu terkadang ada benda. Ada batu ke, ada apa ke, dia tak rasa. Sebab dia tapak tu sudah mati dah. Jadi apabila ada batu tu menghalang air daripada meratai celah-celah pecahan pecah-pecah yang sudah dihukumkan anggota zahir. Tu kena amati. Tu hak kena amati. Sunat kita amati. Tanpa kita amati air tak rata, maka wajib kita amati. Cuma kalau mandi macam kita ni, tak ada manalah, memang rata lah kita kata. Hak saya sebut tadi tu, hak tinggal sabung di celah telinga tu budak. Dia siram pasal mana pun tak tahulah. Air yang digunakan untuk siram tu banyak sangat. Keluar bilik air, celah telinga tu tinggal sabung. Tu tak tahulah pasal mana. Tapi kita kena beringatlah tu, kena beringat. Tapi jangan sampai tangga was-was. Jangan sampai tangga was-was. Tu kalau bak was-was tu bak lain lah tunya. Was-was ni sampai ke masuk bilik air pukul 4 pagi, keluar pukul 8 pagi. Subuhnya tinggal molek-molek ada, jadi makanan syaitan jadinya. Pukul 4 pagi masuk bilik air nak mandi wajib, pukul 8 barulah selesai. Tu bukan. Tu bukan betul. Nak kena amati, kita amati. Sebab nak memastikan bahawa air itu meratapi di sekalian anggota zahir badan. Wa ta'ahudu usuli sya'rin summa ghaslu ra'sin bil ifadati ba'da takhlili in kana alaihi sya'run wala tayamunun fihi li ghairi aqta summa ghaslu syakkin aymana summa aisar. Wa ta'ahudu usuli sya'rin. Ini disunatkan sungguh-sungguh dalam membasuh pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya banyak-banyak. Lalu menyiram kepalanya banyak-banyak sesudah diurai.
sesudah diurai, lalu menyiram kepalanya banyak-banyak. Jadi banyak-banyak tu dia ambil mana pula? Wa ta'ahudu usuli sya'rin, dan amati pangkal-pangkal rambut. Summa ghaslu ra'sin, benar-benar kita basuh kepala bil ifadati, dengan kita ifadah, kita siram, kita ratakan atasnya, ba'da takhlili, selepas daripada kita selati kepada rambut kepala kita. In kana alaihi sya'run, jika adalah ada atasnya, atas kepala, sya'run, rambut. Lepas tu sini, lalu menyiram kepalanya banyak-banyak sesudah diurai, ada diselati, jika rambut, ya gitu je. In kana alaihi sya'run, jika adalah atasnya, atas kepala tu rambut, bukan kepala botak lah. Maknanya kita amati umbi kepala, kita amati, kemudian kita selatilah kepala. Kalau atas, kalau atas kepala yang ada rambut, memanglah kita siram air. Siram air tu untuk sekalian tubuh. Siram tu selepas daripada kita amati lipatan-lipatan umpama telinga, kita selati kita punya rambut, siram air sedikit, kita selati celah-celah rambut. Mana air belum siram banyak lagi ni, untuk selati saja. Ambil cekak, selati pangkal dia. Ambil cekak, selati pangkal dia. Gitu je. Lepas tu barulah siram. Maka tak perlulah kita gunakan banyak air, sebab tempat berlipat di pangkal rambut sudah rata. Hanya untuk meratai kawasan hak mudah-mudah saja, hak zahir-zahir di badan kita. Selain orang yang putus tangan dan kakinya, tidak disunnahkan mendahulukan bahagian kanan pada kepala. Ni kita kena ambil terjemahan lain lah. Kita kena ambil terjemahan lain. Sebab sini ni, selain orang yang putus tangan dan kakinya, tidak disunnahkan mendahulukan bahagian kanan pada kepala. Tak ada ni, tak ada putus kaki, tak ada ni. Wala tayamunun fihi, dan tidak disunatkan kita mendahulukan kanan padanya pada kepala. Masa kita siram air tu serentak, tak ada kata kanan dahulu, kiri dahulu, tidak ada. Sekarang kita siram air atas kepala, tempat lipatan kita sudah rata air, pangkal rambut kita sudah selati dengan air, mana pangkal rambut air sudah rata, kita bersiram air atas kepala. Di kepala ni adakah kita sunat ke kanan dahulu kepala? Okey, tidak ada. Adapun sampai di tubuh, maka sunat bahagian kanan dahulu, barulah bahagian kiri. Adapun di kepala tidak ada sunat menganan. Tayamun tidak ada menganan di kepala. Kita siram air atas kepala. Adakah kita kena air ke kanan dahulu? Tidak ada, tidak disunatkan. Adapun kalau kita siram air di tubuh, sunat sebelah kanan kata, barulah ke sebelah kiri kata. Dia gitu. Kepala tidak ada menganan. Wala tayamunun, dan tidak ada mendahulukan kanan pihi padanya, pada raksin, pada kepala. Tidak ada menganan ni li ghairi aqta, bagi selain daripada orang yang kudung tangan. Aqta ni kudung tangan, bukan selain orang yang putus tangan dan kaki. Tak ada kaki ni. Li ghairi aqta, bagi orang yang tidak kudung tangan. Makna apa? Orang yang ada dua belah tangan. Orang kudung tangan ni dia hanya tangan sebelah je ada. Jadi masa siram air, dia ke kanan kepala dahulu, barulah ke kiri. Sebab dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan, sebab dia kudung. Kalau kudung maka kena sebelah kanan. Dia gini. Dia pembicaraan sekarang seumpama ketika kita berwuduk. Ketika kita berwuduk, kita bicara dah dahulu ketika berwuduk, sunat mendahulukan kanan atas kiri hanya ketika membasuh tangan sampai ke siku dan membasuh kaki sampai ke buku lali.
itu sahaja disunatkan mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, kaki kanan daripada kaki kiri. Itu sahaja. Ketika kita membasuh muka ada kanan ada kiri, tidak ada sunat menganang, sunat buat serentak. Kita ada telinga ada kanan, telinga ada kiri, sunat serentak. Ada ni. Sama dengan kepala ketika mandi wajib. Kepala ketika mandi wajib sunat serentak, tidak ada kanan kiri. Sampai di tubuh ni barulah sunat sebelah kanan, barulah iringi sebelah kiri. Sama dengan ketika berwudu. Hak sunat menganang ketika basuh tangan sampai ke siku dengan basuh kaki. Itu sunat menganang. Bagi orang yang bukan orang kudung. Orang kudung dia ada juga menganan ketika membasuh muka dan ketika sapu telinga. Kudung di sini sama ada memang tangan dia tak ada sebelah atau tangan dia ada tetapi hanya boleh digunakan sebelah sahaja. Mana contoh boleh guna sebelah? Dia berwuduk menggunakan cerek air. Dia berwuduk menggunakan air pahit, sebelah tangan kena pegang wayar getah. Pada ni. Jadi ini diumpamakan kudung juga. Sebab apa kudung? Sebab dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Berbeza dengan kita berwuduk dalam kolah. Kita berwuduk dalam kolah, kita boleh menggunakan dua belah tangan, kita pun basuh muka. Adakah kita sunat basuh pipi kanan dulu? Tidak, sunat serentak. Sebab kita boleh menggunakan dua belah tangan. Ataupun kita menggunakan air pahit, kita masuk muka kita bawah air pahit, maknanya kita masih boleh menggunakan dua belah tangan. Maka ketika basuh muka, sunat basuh muka serentak. Tak ada kata dahulukan pipi kanan barulah pipi kiri, tidak ada. Pada ni. Melainkan kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Pada ni. Ketika basuh muka, ketika sapu telinga, satu lagi. Ketika basuh pergelangan tangan. Kita berwuduk, basuh pergelangan tangan. Sunat basuh serentak. Mana kalau kita basuh dalam kolah, kita basuh serentak. Kalau kita basuh bawah air, kita basuh serentak. Tak ada kata kanan dahulu, kiri. Tidak disunatkan. Kita disunatkan serentak. Melainkan kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Contoh tadilah, kita tangan sebelah tangan kena pegang cerek, kena pegang wayar getah. Ini umpama orang kudung dia panggil. Bukan orang kudung, dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Jadi kalau hanya boleh menggunakan sebelah tangan, pegang cerek sebelah, ketika basuh pergelangan tangan, pegang cerek tangan kiri, basuh pergelangan tangan kanan dahulu. Sunat menganan. Menganan. Lepas tu letak, ambil tangan kanan pula, pegang cerek, basuh tangan kiri pula. Ada sunat menganan. Pada menganan ni, kemengkanan. Menganan ke mengkanan ni. Jangan menganan hak kuih tu. Tu kuam dia. Tu kuih apa tu? Kuih nganan lah tu. Kan tak bukan menganang tu dah. Tu nganang. Kuih nganang tu kuih hak warna hijau tu. Kuih bakar tu dah. Ke mana? Ke kuih bakar lain, kuih nganang lain. Kuih bakar hijau tu, kuih nganang mana? Tak kenal kuih kita ni. Kita panggil apa? Menganang ke mengkanang? Mendahulukan kanan atas kiri. Buat belah kanan dahulu, baru buat belah kiri. Panggil apa? Menganan. Kan kita ni banyak kan sunat mendahulukan belah kanan kan. Pakai baju sunat masuk tangan kanan dahulu, baru tangan kiri. Buang baju, buang tangan kiri dulu, barulah buang tangan kanan. Kan dia ada kanan kiri kan. Kan kita melangkah ada kanan, kaki kanan dahulu, ada kaki kiri dahulu. Pada ni ada kanan kiri tu. Jadi kita ni sunat mengkanan. Menganang gitulah. Menganang rasanya tak? Ming alif nun. Tu menganan. Kan kita ajak ambil. Bukan mengkanang, bukan. Ming alif nun. Menganan. Jadi sekarang ni
hak sunat menganan ketika berwuduk, tayamun itulah tayamun. Bukan tayamun tu, tayamun tadi tayamun. Tayamun ni mendahulukan kanan atas kiri. Yang mana Nabi kasih mendahulukan kanan atas kiri. Ketika Nabi bersuci, Nabi mendahulukan kanan atas kiri. Ketika Nabi pakai baju, Nabi mendahulukan belah kanan atas kiri. Ketika Nabi memakai kasut, Nabi mendahulukan belah kanan atas kiri. Ini hak sunnah Nabi belakang. Tapi ketika berwuduk, yang sunat menganan hanyalah ketika membasuh tangan sampai ke siku dan ketika membasuh kaki. Melainkan kalau kita umpama tangan kudung. Mana apa? Umpama kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan, tangan sebelah pegang cerek, kena basuh. Pergelangan tangan kanan, lepas tu tukar, basuh pergelangan tangan kiri. Sampai masa basuh muka. Tangan kiri pegang cerek. Ataupun tangan kiri pegang air getah. Pegang cerek dipusirang air. Tangan ni ke kanan dahulu, pipi kanan, barulah kepada pipi kiri. Sunat mendahulukan kanan, jadi pipi kanan daripada pipi kiri. Adapun kalau kita menggunakan air kolok dengan kedua belah tangan kita, kita basuh muka, sunat ma'iyah dia panggil. Sunat serentak. Ada ni. Sunat serentak. Ketika kita boleh menggunakan dua belah tangan. Tiba-tiba kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Tangan kiri pegang cerek, siram atas muka kita pun. Masa gosok tu pergi kepada pipi kanan, barulah pergi pada pipi kiri. Sunat menganan. Sampai masa nak sapu telinga. Kalau kita boleh menggunakan dua belah tangan, kita masuk tangan dalam kolok, kita tadah tangan bawah pahit, kita boleh menggunakan dua tangan, kita disunatkan serentak sapu telinga kanan dengan telinga kiri. Sunat serentak. Tidak ada menganang di situ. Sunat ma'iyah dia panggil, sunat serta. Kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Jadi tangan kiri pegang cerek, kita basuh tangan kanan kita pun sapu telinga kanan. Tukar tangan, cerek pegang tangan kanan, basuh tangan kiri pula ke sebelah telinga kiri. Mana mendahulukan telinga kanan atas telinga kiri. Ketika hanya boleh menggunakan satu tangan, dia panggil ketika tangan umpama kudung. Apa dia ni? Ni kita balik kepada bab mandi wajib. Mandi wajib yang sunat mendahulukan kanan atas kiri hanyalah ketika membasuh tubuh. Adapun ketika kita meratakan air di kepala, wala tayamunun fihi, dan tidak ada menganan padanya pada kepala, tidak ada menganan. Li ghairi aqta, bagi selain daripada orang yang kudung tangan. Orang yang kudung tangan dengan ada tangan sebelah saja, ataupun tangan ada dua belah tapi hanya boleh menggunakan sebelah saja, dia pegang cerek. Dia pun siram air atas kepala. Disunatkan dia meratakan sebelah kepala kanan, barulah kepala kiri. Adapun kalau diberi bawah pahit hujan, dua belah tangan boleh digunakan. Dia meratakan kepala serentak sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau boleh menggunakan kedua-dua belah tangan. Kalau hanya boleh menggunakan sebelah tangan, tangan kiri pegang cerek, dia pun siram kepala dia. Tangan kanan ni pergi kepada kepala belah kanan, barulah kepala belah kiri. Ada tayamun di situ, ada menganan. Sebab apa? Sebab dia aqta, mana umpama orang tangan kudung. Ni wala tayamun fihi li ghairi aqta, dan tidak ada mendahulukan kanan padanya pada kepala li ghairi aqta, bagi selain orang yang kudung. Orang yang kudung mana basuh kepala kanan dahulu, barulah kiri. Sama dengan kita basuh muka ketika berwuduk. Kalau kita pakai dua belah tangan, kita basuh muka pipi kanan, pipi kiri serentak. Tapi kalau hanya boleh menggunakan sebelah tangan saja, tangan kiri pegang cerek, siram, tangan kanan ni pergi pada pipi kanan, barulah meratakan pipi kiri. Sebab kita umpama orang tangan kudung. Situ. Benda terjemahan dia tu kira-kira macam mana? Dia tulis situ selain orang yang putus tangan dan kakinya.
Tidak disunahkan mendahulukan bahagian kanan pada kepala selain orang yang putus tangan dan kaki. Dan kaki tak ambuh sini, tak ada bicara kaki di sini. Aktak ni orang yang tangan kudung, bukan bicara bab kaki. Lalu membasuh badan bahagian kanan diteruskan dengan yang kiri. Barulah ada kanan kiri. Di kepala siram air tidak ada kanan, tidak ada kiri, melainkan kalau hanya boleh guna sebelah tangan. Adapun sampai di tubuh, kita disunatkan meratakan sebelah kanan dahulu, barulah meratakan sebelah kiri. Ada menganan. Mana apa? Sunat dahulukan badan kanan, sebelah kanan barulah kepada sebelah kiri. Dia begini, dia kepala memang tidak ada menganang, melainkan kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Di tubuh ni sunat menganang ketika kita mandi wajib dan ketika kita memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah pun sama juga, kita disunatkan mendahulukan kanan atas kiri. Cuma bezanya ketika kita mandi kita ni, kita disunatkan kanan ni belah hadapan dan belah belakang. Sekentok lalu depan belakang. Tak ada. Lepas tu barulah belah kiri depan belakang disunatkan. Berbeza dengan kita mendahulukan sebelah kanan pada kiri. Ketika memandikan jenazah tak sama. Kita mandi orang hidup, mandi wajib, sebelah kanan hadapan badan, sebelah kanan belakang badan. Kemudian sebelah kiri hadapan badan, sebelah kiri belakang badan. Berbeza dengan kita memandikan mayat. Berbeza dengan kita memandikan mayat. Kita memandikan mayat, mayat tu terlentang, kita dahulukan sebelah kanan hadapan, barulah sebelah kiri lalu dah. Pusing badan, barulah sebelah kanan belakang, sebelah kiri belakang. Sebab kalau kita mayat melentang, kita buat sebelah kanan, kita nak sebelah kanan belakang, kita kena pusing pula belah kanan belakang. Sebab tu nak belah kiri hadapan pula, pusing pula untuk belah kiri hadapan. Lepas tu belah kiri belakang, pusing pula. Jadi banyak kali pusing. Dia tak sama. Pandai ni. Jadi ketika kita mandi wajib orang hidup ni, kanan depan belakang, kemudian kiri depan belakang. Adapun ketika mandi mayat, sebelah hadapan tu kanan terus kepada kiri. Balikkan tubuh mayat, kanan sebelah kiri. Buat gitu. Sebab kalau mayat tu kita nak kanan hadapan, nak kanan belakang, segera sebagai mandi wajib orang hidup, mana kita kena balikkan tubuh mayat untuk basuh belah kanan belakang pula. Lepas tu mayat tu letak menetang semula, basuh belah kiri pula, pusing pula belakang. Jadi berulang kali kita memusing-musingkan tubuh mayat tu. Jadi ketika mandi wajib orang hidup, kanan, depan dan belakang, bolah ke kiri, depan dan belakang. Berbeza dengan memandikan mayat. Mayat yang terlentang tu kita ratakan sebelah kanan mayat, belah hadapan, terus kepada kiri. Belum pada kiri. Kita palingkan mayat, barulah kita ambil belah kanan belakang mayat, kemudian belah kiri belakang mayat. Itu hak lebih mudah untuk mengurangkan kita membalik-balikkan tubuh mayat. Jadi ketika mendahulukan badan sebelah kanan atas sebelah kiri, ketika mandi wajib orang hidup dengan mandi mayat, dia ada sedikit perbezaan. Walaupun sama-sama disunatkan mendahulukan badan kanan atas badan yang kiri. Ini hak sunat menganang. Adapun kepala tidak ada sunat menganang, melainkan kalau kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan sahaja. Jadi bandingan tadi kita bandingan sama dengan disunatkan menganan ketika kita berwudu.
Ketika kita berwuduk, sunat mengenang ketika basuh tangan sampai ke siku dan ketika basuh kaki. Adapun basuh pergelangan tangan kanan kiri sunat serentak. Ketika basuh muka pipi kanan pipi sunat serentak. Ketika sapu telinga kanan kiri sunat serentak, melainkan apabila kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Ketika mandi wajib, kepala sunat serentak, tak ada kanan kiri, tubuh sahaja kanan kemudian kiri. Melainkan kalau kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan, maka kepala pun sunat sebelah kanan dahulu, barulah pergi kepada sebelah kiri. Oh, ni tertik terening. Yang kita mandi wajibnya berdiri bawah payung ujang, pakar ya tak ada pakar. Pakar tak ada sunat-sunat tak ada dah. Janji rata, rata tu wajib. Ini bicara perkara disunatkan ketika mandi wajib. Wadalkun lima tasiluhu yaduhu min badanihi khurujan min khilafi man aujabahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.